الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر والله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Sedang jemaah yang dimuliakan, hendaklah kita berdiam diri dan janganlah berkata-kata pada ketika khatib berkhutbah, kerana demikian itu akan menghilangkan pahala Jumaat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qulta li sahibika wal imamu yakhutub yawmal jum'ah ansid faqad laghawt." Rawahu al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. الحمد لله رب العالمين، الملك الحق المبين، عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudaraku sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, saya berpesan kepada diri saya dan kepada sidang hadirin sekalian, marilah bersama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala titah perintahnya serta menjauhi segala larangannya dan tegahannya. Marilah kita menghindari diri daripada melakukan perkara-perkara yang boleh merosakkan akidah dan ibadah. Mudah-mudahan dengan bekalan takwa kita digolongkan dalam kalangan hambanya yang memperolehi keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kesejahteraan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat yang kekal abadi. Sidang Jumaat yang dimuliakan, senario kehidupan masyarakat masa kini memperlihatkan penyebaran berita atau sesuatu maklumat amatlah mudah dan pantas selari perkembangan dunia moden. Kebejatan media sosial telah menularkan satu barah yang agak kritikal dalam masyarakat moden, iaitu perkongsian maklumat tanpa batasan. Perkara ini menyumbang kepada tersebarnya berita-berita palsu atau berita tidak pasti kesahihannya. Perkara ini sekaligus membawa kepada pembentukan persepsi yang salah terhadap hakikat sesuatu yang dilaporkan. Pihak yang mempunyai agenda negatif sanggup menyebarkan fitnah, cerita palsu dan serangan peribadi terhadap sasaran mereka. Propaganda mereka akan menjadi tular dalam masa yang singkat. Kesannya sudah tentu ia membawa padah kepada masyarakat sehingga boleh menjejaskan keharmonian dan perpaduan ummah. Jika isu yang tular menyentuh keburukan peribadi individu tertentu, sudah tentu ia membawa persepsi buruk dalam kalangan masyarakat terhadap individu berkenaan. Bukan setakat itu, malah ia boleh menjejaskan kehidupan individu tersebut seperti terganggu sumber pencarian rezeki, nama baik, hubungan dengan keluarga, masyarakat dan pelbagai lagi. Wahai saudaraku yang beriman, ambillah pengajaran daripada firman Allah Subhanahu wa taala melalui petikan ayat 83 daripada surah An-Nisa yang bermaksud, dan apabila datang kepada mereka sesuatu berita mengenai keamanan atau kecemasan, mereka terus menghebahkannya. Padahal kalau mereka kembalikan sahaja hal itu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, yakni orang-orang yang berkuasa di antara mereka, tentulah hal itu dapat diketahui oleh orang-orang yang layak mengambil keputusan mengenainya di antara mereka. Dan jika tidaklah kerana limpah kurnia Allah dan belas kasihnya kepada kamu, tentulah kamu terbabas menurut syaitan kecuali sedikit sahaja, iaitu orang-orang yang teguh imannya dan luas ilmunya di antara kamu. Imam Sayyuti radhiyallahu an dalam karyanya menukilkan bahawa ayat ini diturunkan ketika mana peristiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan isteri-isterinya, lantas tersebar berita atau khabar angin bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menceraikan isteri-isterinya. Sayyidina Umar radhiyallahu an yang menyadari hal tersebut lantas pergi ke pintu masjid dan menjerit sekuat hati menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menceraikan isteri-isterinya. Lalu turunlah ayat ini sebagai pengajaran untuk dijadikan pedoman.
Sidang Jumaat yang dimuliakan, Islam telah meletakkan garis panduan yang jelas dalam hal ini. Antara sumber rujukan utama dalam penerimaan sesuatu berita atau maklumat adalah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Hujurat pada ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Yang bermaksud, wahai orang yang beriman, jika datang kepada kamu orang fasik membawa suatu berita, maka selidikilah untuk menentukan kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini dengan sebab kejahilan kamu mengenainya, sehingga menjadikan kamu menyesal perkara yang kamu lakukan. Dalam menghuraikan ayat ini, Syekh As-Sabuni dalam karyanya Safwatu Al-Tafasir menyatakan, jika datang kepada kamu seorang lelaki fasik yang mana ia tidak boleh dipercayai dalam kebenaran dan keadilannya dengan apa yang diberitakan, maka hendaklah kamu menyimak dan akan kesahihan berita ini, supaya kamu tidak mengenakan hukuman atau musibah kepada satu-satu kaum sedangkan kamu jahil mengenai hakikat sebenar. Ketika itu, jadilah kamu menyesal tidak sudah atas perbuatan kamu. Kita boleh gariskan beberapa panduan dalam penerimaan sesuatu berita seperti berikut. Yang pertama, melihat kepada sumber. Perkara pertama yang perlu diperhatikan adalah aspek sumber. Melalui ayat yang khatib bacakan sebentar tadi, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, in ja'akum fasiqun binaba'in. Jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita. Ayat ini menggesa kepada kita supaya memperhalusi sumber sesuatu berita. Al-Quran menggesa kepada kita supaya mengetahui terlebih dahulu sumber berita itu daripada fasik, yakni jahat atau tidak. Sekiranya ia dikhabarkan atau diterima daripada seorang fasik, maka perlulah untuk bertabayun. Perlu diingatkan. Dalam dunia, di hujung jari kita, di hujung jari kini, kebanyakan berita yang tersebar tidak mempunyai sumber yang jelas. Menurut Al-Qurtubi, harus menerima berita daripada seorang yang adil, walaupun bertabayun terhadap segala sumber adalah lebih afdal. Keduanya, mencermati dan menyiasat. Konsep menyiasat disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan perkataan fatabayyanu. Hakikat ini menggambarkan bahawa orang beriman sepatutnya mengambil sikap berhati-hati, berwaspada dan tidak terburu-buru untuk menyebarkan berita yang didengarinya. Apatah lagi berita yang diterima daripada seorang yang dikenali sebagai fasik. Bersikap cermat dalam menyebarkan berita inilah sikap yang sepatutnya ada pada orang yang beriman. Dalam bertabayun, kita disarankan agar mencari bukti atau petunjuk, bertanya saksi dan meminta pengakuan terlebih dahulu, dan jangan terburu-buru membuat keputusan. Nabi SAW bersabda, at-ta'anni minallahi wal ajalatu minasyaitan. Yang bermaksud mengambil langkah menyelidik itu ajaran Allah, manakala terburu-buru itu adalah bisikan syaitan. Yang ketiga, tidak pasti jangan kongsi. Imam Abu Bakar Al-Jassas menyatakan dalam Ahkamul Quran bahawa
Tabayyun itu ialah ilmu. Maka dalam setiap perkara perlulah dahulukan ilmu, termasuk dalam bab menerima berita. Perlu diingatkan, bertindak sesuatu atas dasar kejahilan adalah sesuatu yang dikeji dalam Islam. Maka menyebarkan sesuatu berita yang tidak diketahui kebenarannya adalah satu tindakan yang keji. Nabi SAW bersabda yang bermaksud, cukuplah seorang itu dianggap berdusta apabila dia bercakap segala apa yang dia dengar. Hadis riwayat Muslim. Saudaraku yang dimuliakan, ajaran Islam menggesa mereka yang bergelumang dengan elemen-elemen yang dilarang ini agar segera bertaubat. Ini kerana golongan yang suka melakukan perbuatan buruk adalah tergolong dalam kalangan orang zalim. Seolah-olah mereka makan daging saudara mereka yang telah mati. Dan sudah tentu sangat jijik. Islam memandang keji orang yang kesana sini menambah fitnah kepada semua pihak. Apatah lagi sesama saudara Islam. Agama Islam melihat orang Islam sebagai golongan yang terpelihara darahnya, hartanya dan kehormatannya. Di sinilah peranan tabayyun dalam mengelakkan penularan berita yang tidak sahih, seterusnya mengelakkan fitnah, buruk sangka dan risiko menjatuhkan maruah diri, serta mengelakkan daripada tergolong dalam kalangan orang yang zalim pada pandangan agama. Berfikirlah sebelum bertindak. Jauhilah diri kita dari menyebarkan berita-berita palsu yang boleh merosakkan. Sentiasalah kita mengamalkan tabayyun agar terhindar masyarakat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina ja'u bil ifki 'usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm walladzi tawalla kibrahu minhum lahu 'adzabun 'adzim. Yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang membawa berita yang amat dusta itu ialah segolongan daripada kamu. Janganlah kamu menyangka berita yang dusta itu buruk bagi kamu. Bahkan ia baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang di antara mereka akan beroleh hukuman sepadan dengan kesalahan yang dilakukannya itu. Dan orang yang mengambil sebahagian besar dalam menyiarkannya di antara mereka akan beroleh siksa yang besar di dunia dan di hari akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل وسلم زد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على سيد عبادك وأشرف عبادك أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المنقذ من الضلالة والجهالة إلى نور الحق والإيمان والهدى وعلى آله وأصحابه الذين هم قدوتنا ولهم الفضل على جميع الأمة إلى يوم القارعة. أما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم فاتقوه لعلكم تفلحون. اتقوا الله من سماع حصول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه
فقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمين الكريم السلطان صلاح الدين ابن المرحوم سلطان برليشة، وولي عهده سمو أميرك شرف الدين برليشة ابن السلطان صلاح الدين، وجميع الأسرة الملكية. اللهم وفقهم للسداد، وأصلح بهم العباد والبلاد، واجعل التقوى لهم خير زاد. إنك رؤوف رحيم جواد يا لطيفا بالعباد يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه نعمه يزدكم، فاسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.